awak. Okay, kita nak mula dah. Okay, rasa-rasa hari ni kita nak belajar apa? Siapa minggu lepas dia ada dalam kelas Mu'allimah? Angkat tangan. Siapa minggu lepas dia ada dalam kelas Mu'allimah? Okay, minggu lepas kita belajar apa? Minggu lepas kita belajar apa? Siapa ingat? Sirah. Sirah. Nabi. Okay, belajar Nabi. Kita belajar apa? Pasal apa? Kita belajar tentang apa? Nabi kena apa? Kena bedah. Betul. Kita tepuk tangan untuk Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Putri betul. Tanya. Okey. Nabi dibedah hati. Okey, yang tak datang tak apa. Mu'allimah ulang lagi sekali. Minggu lepas kita belajar tentang Nabi Muhammad SAW semasa kecil dibedah dadanya untuk disucikan oleh Allah. Maksudnya okay. Nabi Muhammad, sewaktu Nabi Muhammad 4 tahun, Allah perintahkan malaikat datang untuk bedah dada Nabi Muhammad. Okey. Okey, Allah suruh malaikat turun untuk belah dada Nabi Muhammad. Okey, lepas tu Nabi Muhammad disucikan dada dia dengan air Zam-Zam. Okey? Okey, minggu lepas kita belajar macam mana malaikat turun dan bedah dada Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam. Okey, minggu ni kita nak belajar tentang apa kepentingan kita tahu Nabi Muhammad kena belah dada. Kenapa Nabi Muhammad kena belah dada? Apa sebab dia? Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Okey? Jelas? Jelas tak suara Mu'allimah? Jelas. Okey. Jelas. Okey, Mu'allimah akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak tak skrin Mu'allimah? Nampak. Nampak. Sekejap Okey. Kita nak start dah. Okey, hari ni, okey, Mu'allimah minta Insyirah tutup mikrofon boleh? Tutup mikrofon. Okey, hari ni kita nak belajar sirah tahun 2 Ikhlas. Apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar kepentingan dan iktibar peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad. Apa iktibar, apa pengajaran dan apa pentingnya Nabi dikena belah dada waktu dia kecil. Okey. Okey, sebelum tu Mu'allimah nak kita nyanyi sama-sama boleh? Kita nyanyi sama-sama tentang kepentingan dan iktibar peristiwa. Siapa boleh baca Jawi kat sini? Tak tahu? Okey, tak apa. Mu'allimah nyanyikan untuk awak. Awak dengar boleh? Okey. Mu'allimah start nyanyi. Saya. Siapa tahu? Okey, kalau tahu buka mikrofon. Kalau tahu buka mikrofon. Kita nyanyi lagu ikut lagu Ikan Kekek. Ikan kekek ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai. Okey. Kita nyanyi sama-sama tau. Okey, siapa yang tahu buka mikrofon, kalau tak tahu tak apa. Okey. 1 2 3. Saya. Sama-sama. 1 2 3. Nabi diasuh di perkampungan, Halimatus Sa'diyah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibedah, hati dibersihkan. Dapat tak? Boleh? Kita sambung rangkap kedua. Dibedah dada isyarat kerasulan, terpelihara dosa kesilapan. Kerana wahyu akan diturunkan,
hiasi diri dengan kebaikan. Okey, rangkap yang ketiga. Tak apa, Mukadimah nyanyi untuk awak dengar, okey. Sifat terpuji perlu hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu hindari, nescaya kita dihormati. Okey, sekejap. Okey, tersalah. Okey, rangkap yang terakhir. Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah melindungi. Godaan syaitan sering hampiri, doa senjata benteng diri. Okey, siapa faham lagu ni nak cakap apa? Nabi. Nyanyi sekali, lagi sekali nyanyi. Siapa nak Mukadimah nyanyi lagi sekali? Angkat tangan. Okey. Okey, yang lain tutup mikrofon. Yang lain tutup mikrofon. Okey, bagi Mukadimah nyanyi boleh? Okey. 1, 2, 3. Nabi diasuh di perkampungan, Halimatus Sa'diyah nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibedah, hati dibersihkan. Dibedah dada isyarat kerasulan, terpelihara dosa kesilapan. Kerana wahyu akan diturunkan, hiasi diri dengan kebaikan. Sifat terpuji perlu hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu dihindari, nescaya kita dihormati. Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah melindungi. Godaan syaitan sering hampiri, doa senjata benteng diri. Okey, Mukadimah nak tanya, siapa tahu ataupun siapa boleh bagi tahu Mukadimah lagu ni cakap pasal apa? Lagu ni dia nak cakap pasal apa? Nak cakap tentang Pasal Nabi. Pasal Nabi. Kenapa Nabi dibedah dada dia sewaktu umur dia 4 tahun? Waktu umur 4 tahun Nabi dibedah dada untuk disucikan. Okey? Terusnya. Okey, kepentingan peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad. Okey, kenapa penting peristiwa bedah Nabi Muhammad ni? Okey, yang pertama, kenapa Allah buat dada Nabi dibedah? Yang pertama adalah untuk pengumuman kerasulan Nabi Muhammad. Untuk pengumuman kerasulan Nabi Muhammad. Okey, kenapa Allah belah dada Nabi sewaktu Nabi umur 4 tahun? Supaya okey, Alimah minta tutup mikrofon. Okey. Kenapa Nabi Muhammad dibedah dada sewaktu umur 4 tahun? Supaya orang-orang lain yang melihat Nabi dibedah dada yakin bahawa Nabi ni akan jadi Rasul. Untuk bagi tahu orang supaya yang Nabi ni bukan manusia biasa, tapi dia adalah utusan Allah, adalah Rasul yang akan sampaikan wahyu. Okey, yang kedua, persiapan bagi Nabi Muhammad untuk menerima wahyu. Kenapa penting Nabi Muhammad kena belah dada ni? Sebab nak bagi Nabi Muhammad bersedia untuk terima wahyu. Okey. Nabi Muhammad terima wahyu dalam banyak keadaan. Okey, Nabi Muhammad terima wahyu dalam keadaan Nabi duduk dekat dalam gua, macam-macam Nabi kena sewaktu dia diberi wahyu untuk terima wahyu. Jadi salah satu persediaan bagi Nabi Muhammad ni nak terima wahyu adalah Allah memerintahkan malaikat untuk membelah dada Nabi untuk
membedah dada Nabi dan disucikan, dibersihkan. Okey. Yang ketiga ialah kenapa pentingnya pembedahan dada Nabi Muhammad SAW ni? Sebab janji Allah kepada Nabi Muhammad untuk sentiasa pelihara Nabi Muhammad daripada dosa dan godaan syaitan. Okay, kenapa Allah perintahkan malaikat bersihkan dada Nabi daripada anggota lain? Kenapa Allah tak suruh malaikat bersihkan tangan Nabi ke, bersihkan mulut Nabi ke, bersihkan mata Nabi ke? Kenapa Allah pilih hati? Siapa tahu kenapa Allah pilih hati? Siapa tahu kenapa Allah pilih hati? Jawab. Boleh buka mikrofon jawab. Tak tahu? Siapa tahu? Tak tahu. Sebab hati penting. Okey, terima kasih. Okey, sebab hati ni adalah raja dekat kita punya tubuh badan. Kalau hati kita baik, kita akan buat perkara yang baik. Kalau hati kita bersih, kita akan buat perkara yang baik. Sentiasa akan buat pahala. Tapi kalau hati ni kotor, hati hitam, perbuatan yang kita buat ataupun apa-apa yang kita buat akan mendatangkan dosa. Okey? Contoh, kalau hati kita bersih, kalau ibu ayah kita minta tolong, kita cepat-cepat tolong. Macam tu. Kalau mak ayah kita suruh kita belajar rajin-rajin, kita belajar rajin-rajin. Sebab hati yang bersih akan hasilkan sikap ataupun sifat yang baik. Sebab tu Allah sucikan hati Nabi. Sebab segala-galanya bermula dengan hati. Buat baik mula dengan hati. Nak maafkan orang mula dengan hati. Semua perkara dalam dunia ni bermula dengan hati. Baik hati, maka baiklah jasad kita. Baiklah perilaku kita. Buruk hati kita, hitam hati kita, maksudnya dosalah kita. Maksudnya buruklah perilaku kita. Jadi nak sentiasa kita ni jadi baik. Macam kalau orang tanya, Mu'allimah macam mana kita nak sentiasa jadi baik? Jawapan dia ialah kena sentiasa bersihkan hati. Sentiasa sucikan hati dengan zikir kepada Allah, dengan solat. Okey. Okey, iktibar daripada peristiwa. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa pembedahan dada Nabi? Okey, yang pertama ialah kita mestilah hayati sifat terpuji kerana ia datang dari hati yang suci. Okey, kat sini dia cakap apa pengajaran yang kita boleh dapat? Kita kena ada sifat terpuji. Sebab sifat terpuji ni datang daripada hati yang suci. Macam Mak Limah cakap tadi, macam mana kita nak tahu seorang tu baik ataupun tak, hati orang tu suci ataupun hati orang tu kotor adalah daripada segi perbuatan. Kalau kita nampak dia ni baik, dia ni selalu tolong orang, selalu bantu kawan-kawan dia, selalu ringankan beban ibu bapa, maksudnya hati dia suci, hati dia baik. Okey. Yang kedua ialah kita perlulah hindari nak sifat keji agar kita dihormati. Siapa kat sini kalau orang tu ada buat jahat kat kita ataupun ada sifat yang buruk, kita hormat dekat dia? Siapa hormat dekat orang yang ada sifat buruk? Siapa hormat? Okey, kalau kita buat baik dengan ibu ayah, buat baik dengan kawan-kawan, buat baik dengan jiran kita, buat baik dengan haiwan, okey, orang sekeliling akan hormat dengan kita, akan sayang dengan kita. Kalau kita buat baik, sebab tu kita kena jauhi diri kita daripada sifat yang keji, sifat yang tak baik. Macam mengumpat, tak buat kerja sekolah, tengok telefon lama-lama sangat, tak dengar cakap ibu, tak dengar cakap ayah, tak tolong ibu ayah. Semua perkara tu akan membuatkan hati kita kotor. Okey. Yang ketiga, pengajaran daripada peristiwa bedah dada Nabi ialah kita mestilah yakin dan berani bahawa Allah sentiasa melindungi hamba-hambanya. Okey.
Kalau kita susah, kalau kita senang, kita minta dekat siapa? Kita minta dekat siapa? Allah. Allah. Ahsanti. Ha, bagus Insyirah. Kita minta dekat Allah. Sebab apa? Sebab Allah lah yang memberi segala-galanya. Allah sentiasa bantu kita untuk lindungi diri kita sendiri. Allah yang bagi kita hirup udara dengan baik. Allah yang bagi segala-galanya. Jadi kita kena yakin dan berani percaya bahawa Allah akan sentiasa lindungi kita. Sebab tu Nabi walaupun dia usia 4 tahun, dada dia dibedah, dia tak takut sebab dia tahu Allah akan sentiasa lindungi dia, sentiasa jaga dia. Sebab tu kita tak boleh takut dengan makhluk halus sebab kita ada Allah. Kita ada Allah. Okey, yang keempat ialah doa. Doa sebagai senjata orang Muslim daripada godaan syaitan. Okey, doa. Kita nak apa-apa, walaupun ya Allah, kita nak coklat, kita nak dapat buku warna baru, kita minta dekat Allah. Okey, doa ni sangat-sangat power. Doa ni terlalu power. Orang dengan doa boleh masuk syurga. Doa ni, apa-apa yang kita nak dalam dunia ni, Mak Halimah cakap, apa-apa yang awak nak dalam dunia ni, awak minta saja ke Allah. Contoh awak nak makan KFC, ya Allah nak makan KFC. Walaupun Allah tak boleh bagi awak secara terus KFC, tapi Allah akan datangkan orang yang akan bagi awak KFC. Cuba awak try. Apa-apa dalam dunia ni minta dekat Allah. Allah lah yang mengizinkan sesuatu perkara itu terjadi. Kalau kita nak hindari daripada godaan syaitan, syaitan selalu bisik kat kita, sembahyang lambat, tak payah pergi sekolah, tak payah buat kerja sekolah, tak payah hantar homework. Macam mana kita nak atasi benda tu? Doa. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku daripada godaan syaitan yang terkutuk. Macam tu. Sebab tu kalau kita mengaji, kita baca doa ke baca surah, kita akan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Okey, dapat? Boleh? Faham tak? Okey, Mak Halimah ulang balik. Iktibar, pengajaran yang pertama, kita mesti sentiasa bersikap baik. Sebab sikap baik datang daripada hati yang suci. Yang kedua, jauhi atau hindari sifat yang keji supaya orang hormati kita. Okey, yang ketiga ialah yakin dan berani yang Allah akan sentiasa lindungi kita. Dan yang keempat adalah doa sebagai senjata. Doa ni senjata kepada orang Muslim untuk lawan godaan syaitan. Okay, kita tak boleh nampak syaitan tapi kita boleh doa. Sebab syaitan adalah makhluk Allah. Jadi kalau Allah kata dia tak boleh ganggu kita, dia takkan ganggu kita. Okey? Okey, seterusnya. Okey, siapa faham? Semua faham tak? Kalau Mak Halimah suruh sebut lagi sekali, semua boleh sebut tak? Okey, Mak Halimah nak panggil seorang-seorang lah. Mak Halimah nak panggil seorang-seorang boleh? Okey. Boleh. Okey. Mak Halimah nak tanya. Saya Mak Halimah saya. Sekejap. Kejap Siapa yang saya tu? Okey, Mak Halimah nak tanya, Adam Haziq ni siapa? Siapa nama awak? Mak Halimah nak tanda dekat kehadiran. Adam Haziq siapa? Okay, siapa nama awak? Nama betul apa? Nama. Adam dengan Haziq Muhammad Haziq. Betul tak nama awak? Haziq ada. Oh, Haziq dengan Adam. Okey, tutup mikrofon balik. Tutup mikrofon.
Tutup mikrofon semula. Okey, Mu'alimah nak tanya Qayyim, ada Qayyim? Okey, Qayyim buka mikrofon. Mu'alimah nak tanya, apa pengajaran yang awak dapat daripada kisah Nabi Muhammad kena bedah dada? Apa pengajaran yang awak dapat? Saya pengajarannya Okey, pengajaran dia apa? Mu'alimah tak dengar lah suara Qayyim. Qayyim je yang buka mikrofon, yang lain tutup mikrofon. Okey, Qayyim cakap. Okey. Apa pengajaran daripada peristiwa ni? adalah Kita kena buat apa? kita kena sentiasa Hmm? Sentiasa berbuat baik berbuat baik. Sebab apa kena buat baik? supaya hati tak hitam. Okey. Okey, terima kasih Qayyim. Mu'alimah terang tadi awak tak dengar kan? Okey, tutup balik mikrofon. Okey, pengajaran cerita yang Mu'alimah cakap ni, apa pengajaran? Apa benda yang kita boleh ambil daripada cerita Nabi di bedah dada? Kita kena sentiasa buat baik. Yang kedua, kita kena jauhi sifat yang buruk. Okey, yang ketiga ialah kita kena percaya dan yakin Allah sentiasa lindungi kita. Siapa nak lindungi kita kalau Allah tak ada? Kalau mak ayah kita tak ada, kita seorang-seorang, siapa yang lindungi kita? Allah. Dan yang keempat ialah kita kena sentiasa berdoa sebab doa ni senjata orang Muslim. Okey, kita buat aktiviti sikit. Terima kasih Qayyim jawab soalan tadi. Buku surat berapa, Maklimah? Bukan buku latihan. Okey, sekejap. Ni. Okey, Mu'alimah nak awak jawab soalan ni. Okey, kita jawab sama-sama kat dalam kelas. Okey, dengar Mu'alimah baca soalan ni. Awak semua mempunyai seorang rakan ataupun seorang kawan yang selalu meninggalkan solat dengan sengaja. Okey, Mu'alimah ulang lagi sekali. Kamu mempunyai seorang rakan yang selalu meninggalkan solat dengan sengaja. Apakah tindakan kamu sebagai seorang rakan? Okey, Mu'alimah nak tanya, kalau awak ada kawan yang selalu tinggalkan solat dengan sengaja, bukan tak sengaja tapi dengan sengaja dia tinggalkan sembahyang, kamu sebagai kawan, apa yang kamu akan buat? Okey, semua buka mikrofon, Mu'alimah nak awak jawab. Semua buka mikrofon. Okay, apa yang awak akan buat kalau awak ada kawan yang tak sembahyang? Macam mana awak nak buat? Saya tegur dia, Cik. Saya tegur dia. Okey, suruh dia solat, tegur dia lagi. Lagi? Tegur dia, tegur kena elok-elok. Suruh dia sembahyang, cakap pergilah sembahyang. Tak sembahyang kan dapat dosa. Okey, lagi? Jadi solat. Dia? Nasihatkan dia. Nasihatkan dia. Nasihatkan dia lagi. Selain nasihatkan dia? Ajarkan dia solat. Okey, ajar dia solat. Okey, lagi? Apa lagi yang kita boleh buat? Okey, siapa nak tahu? Okey. Selain kita nasihatkan dia, kita ajar dia, kita suruh dia sembahyang, apa yang kita boleh buat ialah kita doakan dia. Macam Mu'alimah cakap tadi, apa-apa yang awak nak dalam dunia ni, awak minta sahaja dekat Allah.
Awak nampak orang tu buat jahat, awak nampak orang tu buat benda-benda yang tak baik, awak doakan dia. Macam mana nak doakan dia? Doakan, ya Allah, semoga suatu hari nanti dia akan berubah menjadi lebih baik daripada saya. Bila kita sentiasa doakan orang lain, hati kita bersih. Selain kita boleh nasihat. Kalau ada nasihat, kita suruh dia sembahyang, dia tak nak, kita doakan dia. Doakan dia, ya Allah, bagilah dia berubah supaya dia jadi lebih baik daripada kita. Sebab doa ni apa tadi? Mu'alimah cakap doa ni apa? Mu'alimah cakap doa ni apa? Doa ni senjata. Senjata. Kita nak pergi berperang, kita kena ada senjata. Macam kalau kita ada pistol, kita kena ada peluru. Apa peluru kita? Peluru kita adalah doa. Senjata kita adalah doa. Tapi kita kena nasihat juga. Nasihat, kena suruh dia semayang. Dan yang paling terakhir, kita kena doakan dia. Sebab bila kita doakan kawan kita, tapi kawan kita tak tahu kita doakan dia, malaikat akan aminkan. Malaikat pun akan doakan kita juga. Boleh faham? Boleh ke tak? Boleh? Okey. Okey, seterusnya. Ini latihan yang Mu'alimah bagi kat awak. Mu'alimah minta awak salin sekarang, boleh? Salin dalam buku tulis. Saya tak ada buku tulis. Okey, tak ada buku tulis. Nanti Mu'alimah bagi dekat WhatsApp. Awak print, awak buat. Boleh? Kalau tak ada print, awak salin dalam buku. Salin dalam buku tu pun boleh. Buku tu boleh. Buku tulis Riti pun boleh. Dalam buku sirah tau. Printer. Tak ada print tak apa, awak salin. Saya ada Siapa printer. yang tak ada printer, salin. Siapa yang ada printer boleh print. Salin lagi bagus. Saya ada printer. Kalau ada printer. Saya ada printer. Printer terhebat. Okey, yang lain tutup mikrofon. Mu'alimah tak nak dengar suara awak. Mu'alimah nak dengar suara Mu'alimah je. Tutup mikrofon. Okey, Mu'alimah minta awak siapkan latihan ni. Okey, Mu'alimah baca sikit apa latihan dia. Berikan 3 kepentingan peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad. Okey, apa 3 perkara penting yang kita dapat daripada peristiwa Nabi Muhammad? Okay, nanti Mu'alimah akan share lah dekat awak. Dekat WhatsApp.